Baik, hari ini juga kita nak bercakap berkenaan suatu acara yang dinamakan sebagai Rentasia 2023. Bercakap lebih lanjut berkenaan tentang bagaimana Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM Shah Alam menganjurkan Rentasia 2023. Kita ucapkan selamat datang kepada Profesor Madya Dr. Sharifah Faizah Said Muhammad yang merupakan Dekan Penyelidikan dan Inovasi dari Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM Shah Alam, dan juga Cik Siti Humaira Ramli, pengerusi Rentasia 2023, juga pensyarakanan Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM Puncak Alam. Rentasia, saya dapat bayangkan ini gabungan dua perkataan, Prof. Ya, mungkin ya. Alright, saya jawab. Secara ringkasnya, Rentasia ni adalah ringkasan daripada perkataan Rentas Asia, di mana ia merupakan satu program simposium international. Okey. Kolaborasi daripada rakan strategi daripada universiti tempatan dan juga antarabangsa bagi menyemarakkan lagi penglibatan negara Asia dalam bidang kesenian dan juga kebudayaan. Jadi ini akan melibatkan penyertaan dari bukan saja Malaysia, pelajar-pelajar ataupun penyertaan antarabangsa juga, Prof? Betul. Di sini ia melibatkan banyak rakan strategik universiti di Malaysia serta juga di antarabangsa. Mungkin Humaira boleh jelaskan rakan-rakan yang telah siapa yang terlibat itu? Okay. Sebanyak 14 universiti tempatan dan juga antarabangsa terlibat dalam Rentasia 2023. Di antaranya ialah, saya cuba ingat Universiti Melaya, Universiti Sains Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Universiti Malaysia Pahang UMP, Universiti TAR, and then yang terbaru ialah daripada Aswara, dan juga kami rakan strategi kami terdiri daripada 4 lagi universiti daripada luar negara, iaitu Guangdong University of Foreign Study, China, Universitas Andalas Indonesia, Universiti Islam Wali Songo Semarang Indonesia, dan juga Prince of Songkla University Thailand. Itu antara rakan strategi yang terlibatlah dalam Rentasia 2023. Sasaran penyertaannya, Prof, siapakah yang dijangka akan menjadi sebahagian daripada acara ini? Kebanyakan daripada peserta-peserta adalah pelajar-pelajar pasca siswaza yang akan membentangkan ketah kerja mereka, termasuk juga pensyarah-pensyarah luar negara. Jadi physical presentation? Face-to-face presentation dan juga hybrid. Ada separuhnya yang akan membentangkan ketah kerja melalui online, tetapi daripada jumlah yang kita terima, iaitu 250 abstrak penyertaan, 140 penyertaan adalah akan dibentangkan secara face to face, dan sebahagiannya akan secara online. So ini merupakan satu, orang kata, return back to reality, hybrid conference atau hybrid symposium, di mana kita akan ada banyak orang kata discussion dan juga pembentangan secara face to face, di mana dapat feedback yang terus yang diperlukan di waktu simposium tersebut. Venue dan tarikhnya bila? Okey. Perasmian Rentasia akan berlangsung pada 9 Februari 2023 bertempat di Museum Kesenian Islam Kuala Lumpur. Kita akan mulakan sesi opening ceremony pada jam 9 pagi sehingga jam 10.30 pagi. Pada jam 8 pagi, seawal jam 8 pagi kita akan buka kepada pendaftaran. Kita ada sediakan refreshment, dan selepas jam 10.30 pagi kita akan buka kepada sesi pembentangan di dalam auditorium utama Museum Kesenian Islam Kuala Lumpur. Daripada pagi sehingga petang. Ya, dan kita akan selepas lunch kita akan sambung pada sesi tengah hari, bermula jam 2 tengah hari sehingga jam 6 petang. Untuk Prof secara peribadi, personally, apa yang Prof nantikan untuk Rentasia ni? Sebenarnya kita dah lama menantikan satu perbincangan secara face to face dan juga penglibatan daripada rakan-rakan strategi kita secara bersemuka. Di sini interaksi itu sangat penting, di mana pencetusan idea-idea dan bagaimana kita network bagi kita punya setiap satu bidang. Di sini saya nak sentuh juga bahawa kami di UiTM, kami sudah ada pergabungan dari segi bidang-bidang, daripada dahulunya kita kenali sebagai
sebagai Fakulti Seni Lukis Seni Reka (FD), dan juga Fakulti Muzik dan juga Fakulti Teater, Filem dan Animasi (FITA). Pada setahun yang lalu, actually dah one year anniversary, kami sudah bergabung menjadi satu kolej pengajian, iaitu Kolej Pengajian Seni Kreatif, di mana semua bidang-bidang tersebut digabungkan dalam bawah satu bumbung untuk menjadikan lebih sinergi dan menyemarakkan lagi interaksi di antara bidang-bidang. Jadi di sini adalah sangat berpatutan di mana simposium ini diadakan untuk kita ketengahkan lagi bidang-bidang tersebut dan menggalakkan sinergi di antara bidang-bidang ini. Okey. Bagaimana pula impaknya apabila Kolej Pengajian Kreatif sudah pun 1 tahun usianya, Kolej Pengajian Seni Kreatif ini, dan dengan penganjuran ini mungkin menandakan sebagai acara dalam usia pertama Kolej Pengajian Seni Kreatif, Puan. Prof. Okey, di sini kami juga menengahkan beberapa orang kata perkara-perkara atau bidang-bidang yang akan kita terokai dari segi pengajaran dan pembelajaran. Dan di mana pelajar-pelajar inilah yang akan menengahkan aktiviti-aktiviti seperti di mana kita menggabungkan muzik dengan teater dengan lebih terperinci yang lebih mampat lagi. Kita banyak mengadakan aktiviti-aktiviti di sepanjang tahun. Tapi perlu di bawah penyelidikan dan inovasi, di mana kita ketengahkan dari segi akademiknya dan penulisan dan penerbitan ilmiah acara-acara tersebut. Sebab itu simposium ini seperti mengumpulkan semua dari segi data-data aktiviti-aktiviti tersebut supaya kita ketengahkan kepada pihak orang ramai antarabangsa dan nasional. Untuk info selanjutnya mendapatkan pengisian program tersebut? Okey. Seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, opening ceremony akan berlangsung pada 9 Februari. Akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Muhammad Nasir Hamzah, co-advisor kumpulan media Karangkraft, merangkap Board of Director daripada Aswara, dan Rentasia 2023 juga akan disirikan lagi dengan ucap tama daripada Yang Berbahagia Datuk Musa Haji Yusof, Timbalan Pengarah Promosi Pelancongan Malaysia. Okey. Apakah rentas ASEAN ni satu cara yang julung-julung kali diadakan? Ya, ianya julung-julung kali diadakan. Okey. Jadi mungkin pengharapannya besar ya untuk melihat impaknya. Ada ura-ura untuk meneruskannya selepas ini dalam siri yang seterusnya? Untuk Rentasia, dia macam Olimpik. Selepas ini kita akan pas kepada rakan strategik yang bersedia. Di peringkat antarabangsa maupun di peringkat tempatan. Bagaimana sokongan yang pihak UiTM dapat daripada pihak museum? Mungkin Prof boleh kongsikan dengan para penonton. Ya, saya sendiri sangat berbanyak terima kasih kerana kita mendapat beberapa penganjuran. Yang utama sekali adalah penganjuran daripada Museum Kesenian Islam Kuala Lumpur, di mana venue tersebut akan digunakan bagi pementasan ataupun pembentangan simposium tersebut. Saya menghargainya dan juga ahli-ahli jawatankuasa serta rakan-rakan strategik di sekitar ASEAN yang telah membantu selama beberapa bulan ini untuk mendapatkan penyertaan yang sangat amat baik. 290 kertas kerja itu adalah amat banyak sekali untuk dibentangkan dalam masa satu hari. Jadi oleh itu dari segi pembentangan tersebut hopefully akan lancar dari segi pembentangan dan pembicaraan kertas kerja tersebut. So kita amat berbanggalah mendapat sambutan yang amat-amat baik. Tak sangka sekali. Tapi mungkin kerana pembukaan selepas post-COVID atau waktu endemik ini, mungkin banyak pelajar-pelajar postgraduate pasal siswaza serta pensyarah-pensyarah di sekitar rantau Asia ini memerlukan satu tempat yang di mana kita boleh bergabung dan juga membuat interaksi yang sangat-sangat diperlukan mengenai topik-topik tersebut. Prof, apa keistimewaan seni kita? Kita tahu, tapi bagaimana dengan Malay Art dan juga culture across borders ini boleh diangkat untuk dibincangkan oleh peserta antarabangsa? Sebab kalau kita tengokkan tema, itulah temanya. Ya, tema ini sebenarnya sangat terbuka dan bila kita katakan Malay Art dan Malay Islamic Art itu sebenarnya gabungan Nusantara itu ada. Titik
pertemuan Nusantara itu melibatkan pelbagai bidang, pelbagai ilmu dari segi seni, muziknya, pengkaryaannya, penciptaannya, prosesnya dan juga ada adat resam ya. Jadi di sini kebanyakan daripada kita yang tidak mendokumentasikan ilmu-ilmu tersebut. Jadi sebenarnya kita ada pelbagai perkara yang kita agaknya sayang kalau kita tidak menyatukan dari segi dokumentasi dan penerbitan. Jadi di sini sebenarnya keterbukaan ini hanyalah bukan sekadar para ilmuwan ataupun para akademia. Sebenarnya penonton-penonton ataupun mereka yang orang kata sangat mengambil berat tentang kita punya heritage ya dari segi seni boleh mengikuti simposium ini. Ini adalah satu perkara yang orang kata dialu-alukan. Kita juga mengangkat sub-sub tema yang lainlah. Antara temanya ialah seni, budaya, warisan, pelancongan, pendidikan, bahasa, penterjemahan, psikologi, pengurusan pertahanan dan sub-sub tema yang lain berkaitan. Okey, bagaimana persediaannya? Berapa lama masa yang diperuntukkan? Persediaan kami sangat cepat. Bermula pada end of November sehingga kini. Lebih kurang 3 bulan. 3 bulan, ya. Daripada sokongan yang sangat hebatlah daripada rakan strategik dan juga tim-tim Rentasya itu sendiri. Prof, bukankah kalau dengan begitu banyak panelis yang akan membentangkan topik masing-masing, kenapa tidak dipanjangkan sekurang-kurangnya kepada 1 hari lagi? Agak krem sebenarnya. Ya, betul. 150 lah yang F2F. Ya, yang F2F face-to-face itu 150. Yang selebihnya mungkin ada sedikit kekangan dan mereka menghantar video. Jadi kita dah mengira jangka masa pembentangan tersebut. Memang dia macam action pack ya. Empat ruang persidangan yang akan disediakan di mana peserta-peserta boleh memilih di mana topik-topik menjadi kegemaran atau kesukaan mereka. Kita sediakan 4 bilik sidang selari. Bermula daripada auditorium pada sesi pagi dan kita akan sambung pada sesi petang. Kita akan buka kepada 4 bilik sidang selari di mana hadirin boleh menjengah mana-mana bilik untuk mendengar perbentangan tersebut. Okey. Jadi berapa jumlah penyertaan yang dikira-kira pada ketika ini? Pada ketika ini, seperti yang Dekan maklumkan, kita menerima 285 abstrak. And then 240 adalah daripada tempatan dan selebihnya daripada antarabangsa. Apa pihak awam boleh menyertai? Untuk opening boleh? Boleh. Ya, masih boleh walk in ya di venue tersebut di Museum Islam Antarabangsa Kuala Lumpur dan boleh membuat pendaftaran terus di situ untuk mengikuti. Jadi kita membuat pintu terbuka kepada semua rakyat Malaysia ataupun sesiapa yang menggemari topik-topik tersebut untuk datang pada 9 hari bulan iaitu lusa ataupun hari Khamis untuk menyertai simposium tersebut. Untuk warga, para pelajar juga, bagaimana ini penting untuk pengkayaan ataupun pengkayaan ilmu mereka? Sangat penting. Kerana di sinilah satu daripada titik di mana selepas kita mengikuti pembelajaran itu, di mana mereka membentangkan data-data. Seperti yang dimaklumkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi baru-baru ini, kebanyakan daripada data itu simpan sahaja di dalam di amari. Jadi ini adalah langkah pertama di mana data-data yang diterokai atau didapati oleh pelajar-pelajar pasca siswazah contohnya untuk membuat sharing session dan juga mendapat feedback. Itu yang penting. Kadang-kadang kita bekerja berseorangan atau in silo kita tidak sedar bahawa sebenarnya data itu boleh dapat dimampatkan lagi, diperkuatkan lagi dengan feedback daripada orang, bukan sekeliling kita saja tapi orang luar. Dan di sini kita mendapat satu orang kata independensi dan juga confidence apabila pelajar tersebut membentang data-data itu di mana mereka akan dapat menaikkan diri mereka kepada satu peringkat yang lebih atas.
UiTM sekarang menerokai globally marketable graduate, di mana pelajar-pelajar kita sekarang dilandaskan untuk menerokai perasaran global. Bukan sahaja di lokal, di Malaysia sahaja, tapi mereka perlu menyiapkan diri untuk mendapat sambutan daripada pihak luar. Okey. Bagaimana terbitnya idea Rentasia? Okey, Rentasia seperti yang saya maklumkan ialah ringkasan daripada perkataan Rentas Asia. Okey. Ialah idea daripada kolaborasi 5 JK Induk, rakan strategi daripada Universiti Melaya, UKM dan UPSI, Guangdong University of Foreign Studies dan juga UiTM. Okey. Dan tahun ini UiTM dipilih. Tahun ini kita dipilih sebagai host untuk Rentasia. Okey. Sebagai rumusan, Prof. Madya mungkin boleh jemput para pelajar, siapa saja yang boleh menjadi sebahagian daripada acara ini untuk sama-sama hadir pada 9 Februari nanti. Ya, saya mengalu-alukan kedatangan ke simposium Rentasia yang pada tahun ini diadakan di Malaysia di bawah anjuran Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM, di mana kesempatan ini dengan harga entry yang agak murah kepada peserta-peserta untuk datang untuk mengecapi dan menerokai ilmu yang ada dalam bidang tamadun Melayu dan tamadun Nusantara di sekitar rantau ini. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada Prof. Terima kasih Puan Siti. Alhamdulillah kita sama-sama mendoakan yang terbaik untuk kejayaan penganjuran Rentasia 2023. Tahniah sekali lagi pada pihak Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM atas penganjuran Rentasia 2023. Kita akan berehat